Zombie Apocalypse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okey, kita sambung kepada kelas PDPR kita dalam topik yang seterusnya, iaitu darab dan juga bahagi. Sebelum ni kita dah masuk tambah dan tolak jisim. Ini kita pergi darab dan bahagi jisim. Okey, jadi ini pun saya tak nak cerita lebih. Okey, cuma beza ni adalah yang sebelum ni kita panjang. Ini adalah jisim. Beza ni adalah kamu hanya darab dan bahagi 1000 saja. Itu saja. Okey, sama juga punya tambah ni, darab, tambah dan juga tolak 1000 saja. Sebab jisim ni senang, kalau panjang dia banyak unit dia. Jisim ni senang saja. Jisim pun banyak unit. Okey, dia ada miligram, dia ada kemudian dia ada yang biasa kita guna, dia ada tan. Okey. Okey, jadi tapi untuk peringkat kamu ni hanya gram dan juga kilogram saja. Jadi dia tak banyak sangat. Okey. Jadi senang saja, ingat 1000 je. Darab 1000 bahagi 1000. Okey, jadi penukaran unit pun sama. Okey, jadi macam situasi yang ni, okey. Yang semua saya nak tekankan adalah macam mana kita nak mengenal pasti macam mana dia boleh katakan dia sebagai operasi darab. Ini saya nak tekankan lagi. Ini memang saya akan tekan lah. Okey, yang pertama sekali adalah dia kata hitung jisim. Nampak ni, jisim itu adalah jumlah. Kemudian ni, 7 paket. Nampak? Dia bagi satu ni, dia nak 7. Benda yang sama. Yang sebelum ni dia kata 3 jenis. 3 jenis maksudnya 3 yang berbeza. 3 jisim yang berbeza itu tambah. Tapi kalau jisim yang sama tetapi ada 7 bekas, itu maksud darab. Okey, sebab tu dia guna darab. Darab ini seperti masa saya beritahu sebelum ni, darab kamu boleh guna darab pelangi, kamu boleh guna oren, kamu boleh guna lattice, ataupun kamu boleh guna lazim. Okey, lazim. Okey, boleh. Ni setakat ni tekankan 4 je lah. Kalau banyak-banyak kan tak guna juga kan. Kita guna 4 saja ni. Oren dengan lattice ni sama je. Cuma bezanya oren bulat, lattice ni petak, kotak, itu saja. Okey, sekarang ni bila sama unit tak ada masalah, kamu darabkan macam biasa, tengok perpuluhan dia. Okey. Okey, jadi abaikan lagi muka saya ya. Nak tengok boleh tapi abaikan, jangan tengok nama-nama. Okey. Macam pelik juga kan. Nak buat macam mana kesan PKP. Okey. Mungkin lepas ni akan berubah pula, saya tak tahulah. Sebab kesan dia PKP, kita sekolah pun lama lagi, tak tahu bila. Okey. Jadi seterusnya adalah sama juga jisim 15 paket. Okey, jadi saya nak tekankan di sini apa beza bahagi dan juga darab. Tadi saya dah beritahu tambah dengan darab kan. Ini apa beza bahagi. Okey, darab dengan bahagi bezanya ialah darab dia akan letak bilangan dia banyak. Sedangkan bahagi dia akan letak bilangan dia sikit. Dia bagi jumlah yang banyak. Contohnya macam darab tadi, dia bagi jisim bagi 1, tapi dia nak 7. Yang ni dia bagi jisim bagi 1, tapi dia nak 7. Ni, jisim bagi 1 tapi dia nak 15. Sedangkan bahagi dia bagi jisim 15, tapi dia nak 1 saja. Itu bezanya. Dia terbalik. Okey, kalau kamu boleh tangkap, kamu akan nampak beza dia. Okey, sekarang ni bila macam ini dia bagi kg dan G. Unit yang berbeza seperti biasa. Kalau saya akan tukar ni unit dulu. Sebab saya takut nanti bila dah hujung, kalau kita kejar masa, kita terlepas pandang ini. Okey, itu yang saya risau. Okey, jadi kalau nak selamat ialah kita tukar unit siap-siap dulu. Jadi 1/2 bersamaan dengan darab dengan 1000, kamu akan dapat 500 gram. Darabkan, kamu akan dapat nilai dia berapa. Kalau nak selamat, tukar unit siap-siap dulu. Okey. Tapi kalau kamu tak nak buat, kamu boleh buat macam ni. Ni terpulang lah. Tapi kalau nasihat saya, kamu boleh buat macam ni. Okey, kamu boleh buat macam ni. Jadi sama juga dia akan dapat 7.5 kg. Kemudian baru kamu tukar, dia akan jadi 7,500. Boleh, tak salah. Cuma kalau saya cerita ni bila kita mengejar masa. Contoh kita dalam peperiksaan dan sebagainya, kita mengejar masa, kita kadang terlepas pandang, kita dah kira, betul lah daripada, dan bila objektif, kadang A dia tulis 7.5, B 7,500. Kita nampak A, kita terus ambil A.
sebab dia kira A. Itu yang saya kata nak selamat ialah kita tukar unit siap-siap dulu. Okey, sekarang nombor 3 pula. Nombor 3 tengok dia tunjuk dua cara. Apa maksud dua cara ni? Dua cara yang pertama ialah, yang pertama sekali ialah dia tukar unit. Ini tukar unit dulu. Tukar dulu baru selesai. Okey. Cara yang kedua nampak ni macam saya tadi, dia selesai dulu. Selesai dulu baru dia tukar. Okey. Konsep dia sama je lah. Okey. 3/5 kamu kena, bila pecahan ini kamu kena tukarkan dia dulu. Okey. Sama juga lah. Cuma bezanya ini ditukar dulu unit kemudian baru selesai. Yang ini ditukar dulu unit baru selesai. Yang ni dia selesai dulu, dia kira siap-siap dulu, cuma ditukar ni lah. Ingatnya bila pecahan ini kamu kena jadikan dia sebagai perpuluhan. Kalau dalam jisim, dalam panjang, dalam isi padu, memang pecahan ni dia tak terima sangat lah. Kita terima dalam bentuk perpuluhan. Sebabnya jarang kalau kamu peringkat dah masuk, dah bekerja dan sebagainya, jarang kalau jarak ni dibagi 500 meter, jarang. Biasanya 5.13 kan ada perpuluhan. Jadi perpuluhan tu memang biasa guna untuk tajuk, untuk panjang, untuk jisim, untuk isi padu, memang selalu guna. Okey, kita akan nampak contohnya macam air 1.5 liter. Kalau beras biasalah ada 10, ada 15 kan. Tetapi bila kita dia tambah maksudnya dia akan jadi 1.34 contohnya macam tu. Okey, bila macam tu. Okey, jadi itu yang maksud dia. Bila sebutan pun kita akan sebut kalau tanya berapa berat, biasa kita guna perkataan berat lah. Berapa berat? Agak-agak 1.5. Kita akan sebut 1.5, kita tak sebut 1. Tapi jarang kita sebut berapa berat dia. 1000 gram lah. Nampak? Kita jarang guna. Berapa kilo? Biasa kita sebut kilo kan, sebenarnya berapa km ataupun berapa kilometer. Berapa kilo? 2 kilo, 2.5, 2.3, kita sebut macam tu. Kita akan sebut berapa kilo, kita sebut 2000 meter. 2546 meter. Biasanya jarang kita akan sebut macam tu. Sebab tu perpuluhan. Untuk tajuk ini memang perpuluhan biasa. Pecahan jarang. Kita tak akan sebut jarak dia adalah ataupun jisim bagi beras tu 15 3/4 kg. Pelik kan kalau orang dengar. Okey. Sebab tu kalau pecahan kena tukar kepada perpuluhan. Okey. Okey, seterusnya kita bagi jadual. Kalau jadual ni biasanya kalau darab dia akan bagi jadual ni. Bila jadual kamu kena tengok ni bilangan, nampak ni? Ini bilangan, ini jisim. Ini satu. Okey, bilangan satu maksud dia ini adalah darab. Itu yang kamu kena tahu. Bila dalam jadual ni dia bagi bilangan, dia bagi unit ni, ini maksudnya untuk satu. Bila bilangan dia, ini adalah namanya darab ya. Okey, jadi tengok ni, kita sambung ni macam ni. Kita hanya bila darab 100,000, kita hanya gerakkan titik saja. Okey, benda macam ni kita darabkan titik saja. Gerakkan titik, kalau 100, 2 kali gerak. 1, 2. Kalau 1000, 3 gerak. Itu saja. Okey, boleh kita tengok kepada contoh soalan. Okey, sekarang ni 9 darab 1 pun. Jadi, kamu boleh guna cara pelangi. Ini saya guna cara pelangi. Okey, saya tak nak guna di sini lah. Saya tak tulis balik. Jadi saya tulis di sini. 9 darab 1, 9. 9 darab sifar, 9 darab 7, 63. Jadi bila saya tambahkan, saya akan dapat, okey, kemudian titik sini. Jadi jawapan adalah 9.63 kg. Okey, yang ni pula. Okey, yang ni macam mana? Dia nak dalam G kan? Jadi dalam G maksudnya kita kena cara paling senangnya adalah kamu tukarkan dia terus kepada G. Okey, ni tukarkan terus siap kepada G. Okey, maksud dia ni 3 kg, dia akan jadi 3000. 1/10 kamu darabkan dengan 1000, kamu akan dapat 100. Jadi semua ni dia akan jadi 3100 G. Kemudian darabkan ni boleh guna cara orange. Ada setengah kata dia cuba buat perpuluhan dulu, tapi sebenarnya sama je.
Kerana macam ni saya memang nampak panjang-panjang, tapi lebih mudah lah. Waktu kita darabkan guna cara oren. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Buat. Tak nak guna oren, kamu boleh guna bentuk lazim. Okey. Kemudian kita tulis sini 3, 1, sifar, darab, kena ada darab. 2 orang operasi, kemudian 2, 4. Kemudian kita tuliskan nombor dia. Warna hitam lah. Bila kita jadi ni sifar 2, sifar 6. Sifar 4. Dan jawapan adalah 1, 2. Jadi jawapan di sini kita tulis merah balik. Sifar 4, 4 dan 7. Jadi jawapannya berapa? 74,400 gram. Okey, itu saja. Okey, seterusnya bila melibatkan ni kira cepat 10, 100 dan juga 1000. Okey, kalau yang sebelah sini kita buat dua-dua yang sebelah sini. Sebab dia perpuluhan senang. Kita hanya gerakkan titik. 10 gerak 1 dia akan jadi 20,6. 100 gerak 2. 1, 2 dia akan jadi 19. Oh, sorry. Okey, bila kamu gerakkan titik dia akan jadi sini, saya tulis sini dia akan jadi 190 kg. Ini nak tukar kepada G, tambah kena darabkan dengan 1000. Saya tulis sini lah 190 darabkan dengan 1000. Okey, macam mana cara darab? Kamu hanya tambahkan sifar. Berapa sifar? Ada 3. Jadi jawapannya kamu dapat 19 sifar tambah 3. 1, 2, 3. Itu saja. Okey, yang ni pula sama juga darab 1, 2, 3. Jadi dia akan dapat, okey, 3. Dia akan dapat sini 3 kan. 3 kg. Darabkan dengan 1000. Sebab dia nak tukar kepada G. Kamu akan dapat sini adalah 3000 G. Okey. Sebelah sini pula. Sebelah sini kamu kena tukarkan dia ni kepada, tukarkan semua ini kepada perpuluhan. Paling senang kepada perpuluhan. Okey, kalau 4/5. 4/5 darab 1000. Sorry. 45 darab 1000. 45, 4 bahagi 5. Jadi dia akan buat macam ni lah. 5 bahagi 4. Kamu akan dapat jawapan adalah 0,8. Kemudian 0,8 darab dengan 10. Kamu akan dapat 8 kg. Dia nak tukar kepada G. Kamu akan dapat 8000. Di sini 8000. Yang ni pula kita nak tukar 1/4. Jadi 1/4 dia akan jadi, saya padam yang sini lah. Sebab ini senang je kan. Okey, jadi saya tulis 1 mana? Okey, 1/4 darabkan dengan 1000. Okey. Sebab dia nak dalam G tau. Dia nak dalam G, maksudnya kamu tak perlu jadikan dia sebagai perpuluhan lah. Jadi kamu akan dapat sini adalah 250. Jadi 1 kg tu 1000 lah. 1000. Ni 250 kan. Okey. 1 kg tu 1000. Jadi 1000 tambah 250. Jangan lupa tulis G . Ni saya nak cepatkan. Jadi 1250 G. Darabkan dengan 100. 1250 G darabkan dengan 100. Tak perlu darab, kamu cuma tambahkan sifar. Jadi jawapan ni dah akan dapat 1000, 1, 2, 5 sifar tambah 2 sifar. Itu saja. Okey, seterusnya ni pula. Okey, 7/10. Jadi saya padam sini perayaan ni. Okey. Dia akan jadi, ni 7/10. 7/10 darabkan dengan 1000. Okey, bila kamu potong sini, dia akan dapat sini adalah 700 G. Tambah dengan 3 kg ni, dia akan jadi 3700 G. Okey, 3 kg dah 3000. Kemudian darabkan dengan 1000. Okey, sama juga, kamu cuma tambahkan di belakang ni, tak muat, dia akan jadi jawapan dia adalah 37 sifar tambah 3 sifar. Itu, oh sorry, saya tak perasan. Dia nak dalam kg. Oh, dalam kg. Oh, sorry. Saya tak perasan. Okey, kalau dalam kg, maksud dia ini kamu kena jadikan dia sebagai pecahan. Macam mana? Okey, ni kena buat darab tambah 3, 7
7/10. Darab tambah. Jadi dia akan dapat ialah 37/10. Jadi bila kamu bahagikan, kamu akan dapat 3.7 kg. Kemudian 3.7 kg darabkan dengan 1000, gerak titik 1, 2, 3. Jadi kamu akan dapat jawapan dah 3700 kg. Itu boleh mudah. Okey, kena tengok inilah, kena tengok bukan ni. Okey, kita pergi kepada bahagi pula. Okey, bahagi ni apa? Bahagi ni kalau tolak sikit kan. Kalau bahagi ni maksud dia sama banyak. Dia bukan sikit tau. Dia sama banyak. Sama banyak. Sama banyak. Okey, sama banyak. Okey, jadi sekarang ni untuk bahagi ini kamu ada 3 cara. Kamu boleh buat ni bahagi flat. Kamu boleh lazim flat. Okey, kamu boleh lazim teres dan kamu boleh potong. Ini yang kaedah yang saya syorkan lah. Ada lagi, tapi yang ni lah cukup lah, 3 je. Bagi banyak-banyak pun tak guna juga kan. Mainkan orang akan guna kalkulator sekarang ni kan. Dia jarang nak kira bahagi betul-betul. Tak percaya tengoklah, kadang-kadang ke kedai runcit ke ataupun kedai kereta ke kedai apa, dia akan guna kalkulator. Kalau kamu pernah ikut ayah kamu pergi kedai yang kontraktor buat rumah ke apa, ataupun pergi untuk kereta, baki kereta ke apa, dia akan kira guna kalkulator je. Dia tak ada nak kira tulis macam tu. Okey, jadi cukuplah kamu belajar untuk 3 cara ni saja. Bahagi flat, bahagi lazim teres dan bahagi potong. Okey, potong. Okey. Ini dia guna cara bahagi flat lah, balik ke bawah. Okey. Sama sebab tak ada masalah sebab unit sama. Jadi bahagi macam biasa. Okey, yang ni pula, yang ni sama juga macam tadi, dia bagi kg, dia bagi g. Jadi macam mana cara dia? Ada 2 cara kamu boleh buat. Kamu boleh selesaikan dulu macam ini. Dia, kalau saya cara inilah. Saya tukar unit dulu, kemudian baru saya bahagi. Okey. Saya tukar unit dulu. Oh sorry, yang ni dia selesaikan dulu. Kalau saya nak tukar unit dulu baru saya bagi. Macam ni dia selesaikan dulu. Okey, kemudian baru dia tukar unit. Tapi kalau saya cadangan saya adalah kamu tukar unit siap-siap dulu. Jadi ni kamu akan buat gerak titik, dia akan jadi 12,330. Kemudian baru bahagi. Dia tak lagi banyak pun. Okey, lagi senang macam tu. Okey, seterusnya yang ni pula. Ni kalau perpuluhan tak ada masalah lah. Dia masalahnya bila pecahan. Dia masalah bila soalan-soalan macam ni bila melibatkan pecahan. Dia bagi kg dan g. Jadi macam mana? Kalau saya tadi macam dia ni, dia selesaikan dahulu. Okey, kemudian baru didarab. Okey, jadi macam ni lah dia buat cara dia. Okey, jadi macam ni. Kalau saya lebih suka cara tukar unit dulu kemudian baru selesaikan. Okey, itu saja. Okey, seterusnya kita pergi sini bila melibatkan 10, 100 dan 1000. Okey, sangat mudah macam ini. Okey, kalau macam ni dia kepada G kan. Kalau saya, kita selesaikan ni dulu. Kita tukarkan dulu ni. Jadi dia akan jadi berapa? Kita tukar kepada D, dia akan jadi 1500. Kemudian baru kita bahagikan dengan 100. Cara ni lah, kita buang saja sifar. Yang akan dapat 15. Okey, contohnya macam ni ya. Okey, macam ni dia nak G kan, kita selesaikan ni dulu. Jadi bila selesaikan kita akan dapat 1400 G. Kemudian bahagi dengan 1000, kita cuma sini 1400 kan. 1.4 ini darab 1000. Okey. Jadi dia akan dapat 1400. Kemudian kamu cuma buang sifar, buang sifar, buang sifar, buang sifar. Okey, sifar yang ni buang, ganti dengan titik. Sorry. Okey, 1400 bagi 1000. Jadi kamu buang dari titik, dia akan dapat 1.4 G. Okey, kemudian 1400 bahagi 1000. Macam mana nak buat? Okey, ni cara cepat ya. Buang sifar, buang sifar, buang sifar, buang sifar. Okey, sifar yang ni buang, ganti titik. Itu saja. Okey, boleh ya? Okey, kita pergi kepada contoh.
kita pergi kepada contoh. Okey, kita tengok ini. Ini saya akan guna bahagi potong lah. Okey. Saya akan guna bahagi potong. Tapi kamu boleh buat bahagi teres, bagi flat. Okey, terpulang pada kamu. Okey, jadi saya akan buat ni 6 dia akan dapat 1. Okey, ada baki 4. Sini potong dia akan dapat 7. Jadi titik di sini. Jadi dia akan dapat 1.7. Okey, yang ni pula saya selesaikan dulu, jadikan dia sebagai G dulu. Jadi 3/4, okey, darabkan dengan 1000. Sama dengan 750. Kalau kamu dah hafal senang. Okey. Kalau kamu dah hafal senang. Okey, jadi dia akan dapat sini 7750. Okey. Kemudian baru bahagikan dengan 50. Okey. Jadi bagi 90 buang sifar dulu. Okey, kemudian 5 saya guna bagi potong ni. Okey, ni akan dapat 1. 7 tolak 5 dia akan dapat 2. Okey. Sini potong 5. 27 tolak 25 dia akan dapat 2. Sini potong, sini akan dapat 5. Okey, sini potong. Jadi jawapannya adalah 155G. Okey. Seterusnya kita pergi kepada melibatkan seterusnya kita pergi kepada 10, 100 dan 1000. Okey, macam mana? Yang ni tukarkan dulu. Tukar dulu, kamu akan dapat nilai dia adalah 21,100. Okey, gerak titik 1, 2, 3. Okey, kemudian bahagi 10, buang satu sifar. Jadi dia akan dapat 2110. Okey, saya selesaikan ini dulu. Yang ni sama juga, kamu selesaikan ini dulu, kamu akan dapat 6,800. Kemudian bahagi 1000 ada berapa? Buang satu, buang satu, buang satu, buang satu. Yang ni buang, ganti titik. Jadi kamu akan dapat 6.8G. Okey, selesai yang puluhan. Sekarang kita pergi pada pecahan. Okey, 4/5. Kalau kamu dah hafal, kamu tahu 4/5 ni adalah 800 ataupun sifar perpuluhan 8. Cara dia macam mana? Bahagi macam ni. 5 bahagi 4. Itu cara dia. Okey, jadi kamu akan dapat sini adalah 36.8. Bahagi 100. Bahagi undur sebelah kiri. 1, 2. Jadi dia akan dapat sifar perpuluhan 368 kg. Boleh? Okey, ini pula 7/10. 7/10 kalau kamu dah hafal, kamu akan dapat jawapan dia sifar paling 7. Okey, kalau tak ingat, kamu bahagi 10 di depan, 7 dalam rumah. Okey, jadi dia akan dapat sini 9.7. Okey, bahagi 1000. Bahagi 1000, gerak titik 3 ke kiri. 1, 2, 3. Jadi kamu akan dapat ni tambah sifar, sifar. Dia akan dapat sifar perpuluhan sifar 7G. Boleh? Oh.